Hai dan salam sejahtera murid-murid. Jadi kita kembali ke sesi PTPR PJK setelah 2 minggu bercuti. Sangat best kan bercuti dengan lama? Tak bosan kah? Okey, jadi cikgu akan sambung bab 2 PJPK. Okey, bab 2 ini adalah berkaitan dengan penyalahgunaan bahan. Apakah yang anda faham tentang maksud bahan ini? Okey. Bahan ini tidak semestinya dadah. Ia boleh merujuk kepada bahan kimia, contohnya alkohol ataupun merokok, dan dadah juga sangat popular dikatakan penyalahgunaan dadah. Jadi dalam bab ini kita akan melihat apakah itu penyalahgunaan bahan. Okey, pada akhir pelajaran, murid akan dapat memahami kepentingan mematuhi peraturan dan undang-undang penyalahgunaan bahan, membincangkan implikasi menyalahi peraturan dan undang-undang penyalahgunaan bahan kepada diri serta keluarga, menjana idea kepentingan pematuhan peraturan dan undang-undang. Okey? Mudah saja. Penyalahgunaan bahan terdiri pada aktiviti seperti menghisap rokok. Okey, adakah anda merokok? Okey, termasuk vape, menghidu gam, itu juga penyalahgunaan bahan, dan mengambil dadah seperti syabu, ganja dan pil khayal. Antara sebab utama golongan remaja terlibat dengan penyalahgunaan bahan ialah pengaruh rakan. Okey, rakan sebaya ataupun rakan senior atau junior kamu. Pengaruh rakan. Inilah sebab utama. Sebenarnya ada sebab-sebab lain, tetapi sebab utamanya adalah pengaruh rakan. Faktor lain yang menjadi penyebab penyalahgunaan bahan ialah sifat ingin tahu. Okay, nak try juga untuk test apa rasa dia. Adakah saya akan rasa saya terbang sekiranya saya menghisap gam? Okay? Ingin mencuba sesuatu yang baru. Inilah sifat ingin tahu yang kita tidak nak. Sifat ingin tahu yang kita nak ialah sifat ingin tahu untuk belajar, untuk mencari ilmu. Inilah sifat ingin tahu yang bagus. Tapi sifat ingin tahu yang tidak bagus ialah kamu nak try juga, nak cuba apakah rasanya merokok. Okay? Tanggapan bahawa bahan-bahan terlarang ini boleh menghilangkan tekanan dan dianggap sebagai bahan perangsang adalah tidak benar. Salah, dadah, merokok, menghisap gam. Orang kata ia boleh menghilangkan tekanan, tetapi tidak sebenarnya. Tanggapan ini salah. Okay. Penyalahgunaan bahan ini bukan sahaja akan meninggalkan implikasi kesihatan yang serius, tetapi juga boleh membawa maut. Okay. MASSC ialah Majlis Penyalahgunaan Bahan Terlarang, Malaysian Substance Abuse Council. MASC merupakan sebuah badan bukan kerajaan, non-government organisation, menjalankan program berkaitan rawatan atau pemulihan dan pencegahan dalam konteks bahan terlarang, iaitu dadah. Pintar memilih, berakhlak mulia. Apa maksud pintar memilih? Okay, pintar memilih rakan. Okey, golongan remaja ialah golongan dalam lingkungan umur antara 13 hingga 18 tahun. Kamulah salah satunya. Okey, kamu dalam tingkatan 3, kamulah satunya, golongan remaja. Golongan ini merupakan golongan yang memegang pucuk pimpinan negara kita pada suatu masa nanti. Okey, pada suatu masa nanti, cikgu sudah tiba masanya untuk pencen. Jadi, kamulah generasi yang akan datang, yang akan menjadi pemimpin negara suatu masa nanti. Jadi kita mestilah mengambil inisiatif untuk melindungi diri remaja, melindungi diri kamu daripada ancaman penyalahgunaan bahan. Sebab itu, kelas pada hari ini sangat penting. Pada lingkungan umur ini, 13 hingga 18 tahun, remaja mudah dipengaruhi oleh rakan sebaya untuk mencuba sesuatu yang baru. Betul kan? Kawan kamu ajak, jom kita main skateboard. Kamu pun pergi. Jom kita pergi tengok movie. Kamu pun pergi. Kan?
Kamu pun rasa nak terikut, kamu takut sekiranya kamu left out, orang kata. Okay? Mereka juga mempunyai naluri ingin tahu yang tinggi dan sanggup mengambil risiko untuk mengambil bahan-bahan yang berbahaya. Ini sangat bahaya. Sifat ingin tahu sangat bagus untuk belajar, untuk mencari ilmu. Contohnya kamu lihat kapal terbang, okay, mendarat ataupun berlepas. Kamu hairan bagaimana kapal terbang itu boleh, yang berat boleh terbang. Okay, itu sifat ingin tahu yang bagus. Tetapi sifat ingin tahu yang tidak bagus ialah kamu mungkin terasa kamu nak mencuba membuat sesuatu yang berbahaya. Kamu tahu itu bahaya tetapi kamu nak cuba sebab kamu nak tahu. Itu sangat bahaya. Itu sifat ingin tahu yang bahaya. Jadi implikasi masalah penyalahgunaan bahan dalam kalangan remaja sangat serius dan merupakan satu masalah besar yang sentiasa mendapat tumpuan ramai, terutamanya pihak berkuasa, macam pihak polis lah. Okay? Antara usaha yang dilaksanakan untuk mengatasi masalah penyalahgunaan bahan ini ialah pengubalan undang-undang untuk mengawal kelakuan dan tindakan anggota sesuatu komuniti, terutamanya remaja berkaitan hal ini. Jadi adanya undang-undang yang dihaskan supaya semua tidak menyalahgunakan bahan. Sesiapa yang melanggar undang-undang akan dihukum mengikut tata cara perundangan yang telah ditetapkan. Okay, inilah bilangan penagih dadah di Malaysia dari 2013 hingga 2017. Lihat, dari 2013 meningkat sehingga 2016. Di 2017 menurun. Kita tak tahu 2018, 19, 20 dan tahun ini kita tak tahu naik atau turun. Dan juga ada kes berulang juga. Okay? Menyalahi peraturan dan undang-undang penyalahgunaan bahan mempunyai implikasi yang mendalam terhadap diri dan keluarga. Perhatikan slide ini. Jadi implikasi penyalahgunaan bahan terhadap diri dan keluarga bertentangan dengan ajaran agama, keruntuhan akhlak, mengaibkan nama baik keluarga, hilang tenaga kerja dari golongan ini sebab golongan ini telah ada kesan negatif sekiranya mereka menyalahgunakan bahan. Jadi mereka tidak boleh bekerja seperti orang lain. Okay? Hilang tenaga kerja dari golongan ini, gagal dalam pelajaran. Okay, hilangan tenaga kerja juga maksud mereka mungkin masuk penjara. Jadi tak ada orang bekerja. Hilangnya tenaga kerja dari golongan ini. Okay, gagal dalam pelajaran, terdedah kepada penyakit dan gejala sosial yang lain, dan tersisih daripada keluarga dan masyarakat. Jadi implikasi penyalahgunaan bahan terhadap masyarakat dan negara. Tadi kita lihat keluarga dan diri sendiri. Sekarang kita lihat implikasinya kepada masyarakat dan negara dalam skop yang lebih besar. Okay, pertama, tidak ada generasi pelapis pemimpin negara. Yang kedua, dasar-dasar kerajaan sebuah negara akan terbengkalai. Okay, kerana dasar-dasar ini sebenarnya satu plan untuk negara. Jadi mereka menganggarkan bilangan pekerja akan meningkat dari tahun ini ke tahun ini. Tapi sekiranya ada masalah penyalahgunaan dadah, terdapat how do we call that? Dia mengganggu dengan dasar kerajaan. Okay? Negara mungkin dijajah sekali lagi, masyarakat tidak aman dan tidak stabil, dan juga keruntuhan akhlak dalam kalangan masyarakat. Okay, kepentingan mematuhi peraturan dan undang-undang. Pertama, menjaga hak asasi individu. Kedua, memastikan individu berdisiplin. Okay? Kalau kita ada peraturan, kita selalu mempraktikkannya, kita akan berdisiplin. Menjamin kedaulatan sesebuah negara, membentuk hidup bertoleransi dan masyarakat berbilang kaum, menjamin ketaatan rakyat, memastikan rakyat hidup bersatu padu, menjamin keselamatan dan keamanan negara, membentuk sistem pentadbiran telus dan teratur, memupuk sikap saling menghormati, dan kamu boleh
kamu boleh teruskan lagi menyenaraikan kepentingan mematuhi peraturan undang-undang. Okay, ini adalah contoh dari buku teks. Jadi ringkasannya, kita telah pun ke akhir slide ini. Kita telah pun sampai ke akhir video ini. Kamu telah memahami kepentingan mematuhi peraturan dan undang-undang penyalahgunaan bahan. Kamu telah pun membincangkan implikasi menyalahi peraturan dan undang-undang, penyalahan bahan kepada diri serta keluarga. Dan kamu telah menjana idea kepentingan pematuhan peraturan dan undang-undang. Jadi itu saja video cikgu, 10 minit 40 saat. Okay, terima kasih murid. Pastikan anda menjawab soalan.